Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Tafsiran ayat-ayat 142 ke ayat 143. Orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia akan berkata, apakah sebab yang memalingkan mereka, kaum muslimin, dari kiblat yang telah dihadapi mereka selama ini? Katakanlah, Allah itu memiliki timur dan barat. Dia memberi hidayah pada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat 142. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu satu umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia dan supaya Rasulullah menjadi saksi terhadap kamu. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi sekarang ini, melainkan supaya kami dapat mengetahui di dalam realiti siapakah yang sebenar mengikut Rasulullah dan siapa pula yang berbalik ke belakang kembali kepada kekufuran. Dan sesungguhnya peralihan kiblat itu adalah satu perkara yang amat berat, melainkan kepada orang-orang yang telah dihidayahkan Allah, dan Allah tidak sekali-kali mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap manusia. Ayat 143. Dari keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran dan dari rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Madinah, jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bodoh ialah kaum Yahudi. Mereka lah yang menimbulkan kegemparan yang berlaku di sekitar perubahan kiblat, sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Mereka lah yang menimbulkan pertanyaan ini. Apakah sebab yang memalingkan mereka, kaum muslimin, dari kiblat yang dihadapi mereka selama ini, iaitu kiblat Masjidil Aqsa? Dari Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu an, katanya, pada permulaan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, beliau berhenti di kediaman datuk neneknya, atau dia berkata, bapa-bapa saudara sebelah ibunya dari orang-orang Ansar, dan beliau mendirikan solat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau suka supaya kiblatnya menghala ke arah Baitullah, dan solat beliau yang pertama menghadap ke Baitullah ialah solat asar, diikuti oleh sekumpulan kaum muslimin. Selepas itu, seorang dari mereka yang sembahyang bersama beliau keluar dan lalu di sebuah masjid di mana orang-orang yang bersembahyang sedang rukuk. Lalu dia pun berkata kepada mereka, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa aku telah mendirikan solat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke arah Kaabah. Mereka pun terus berpusing menghadap ke arah Baitullah. Kaum Yahudi sebelum ini amat bergembira apabila beliau mendirikan solat dengan berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Oleh itu, apabila beliau mengubahkan kiblatnya ke arah Baitullah, mereka terus mengecam perbuatan itu. Lalu turunlah ayat di atas. Lalu berkatalah orang-orang yang bodoh, iaitu kaum Yahudi, apakah sebab yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat yang dihadapi mereka selama ini? Kita dapat perhatikan bahawa cara Al-Quran menangani pertanyaan-pertanyaan dan fitnah ini menunjukkan betapa besarnya kesan kempen-kempen itu dalam hati setengah-setengah kaum muslimin dan barisan muslim pada masa itu. Yang jelas dari keterangan ayat ini, orang-orang yang bodoh dari kalangan orang ramai akan berkata, apakah sebab
yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dihadapi mereka selama ini. Keterangan ini merupakan permulaan bagi peristiraan perubahan kiblat yang akan disebut di dalam ayat selepas ini, dalam perjalanan di dalam pelajaran ini. Di samping merupakan sebagai keterangan untuk menghapuskan desas-desus dan pertanyaan-pertanyaan yang diketahui Allah akan digembar-gemburkan oleh orang-orang yang bodoh, atau sebagai jawapan terhadap desas-desus yang telah dihamburkan mereka sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis yang telah lepas. Al-Quran menggunakan pengungkapan akan berkata untuk menyarankan bahawa apa yang telah dikatakan mereka itu memang telah ditentukan begitu, memang telah diketahui rancangannya, dan memang telah disediakan jawapannya. Ia merupakan salah satu cara yang memberi kesan yang amat mendalam. Kini Al-Quran mulai menangani kesan-kesan pertanyaan-pertanyaan itu dan memberi jawapannya dengan mengajar Rasulullah SAW keterangan untuk menghadapi kaum Yahudi dan untuk menjelaskan hakikat yang sebenar, dan dalam waktu yang sama untuk membetulkan kefahaman umum terhadap perkara-perkara itu. Katakanlah, Allah itu memiliki timur dan barat. Dia memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat 142. Nilai arah dan tempat di sisi Allah. Arah timur dan arah barat adalah milik Allah belaka. Setiap yang menghadap Allah dari mana-mana arah dan hala adalah menghadap Allah belaka. Hala-hala dan tempat-tempat itu sendiri tidak mempunyai apa-apa nilai. Malah yang menjadikan hala-hala dan tempat-tempat itu bernilai ialah apabila ia dipilih dan diarah oleh Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Oleh itu, apabila Allah telah memilih sesuatu arah dan kiblat kepada hamba-hambanya, maka arah dan kiblat itulah yang terpilih, dan melalui kiblat inilah mereka dapat berjalan menuju ke arah yang lurus. Demikianlah Al-Quran menjelaskan hakikat kefahaman yang sebenar terhadap konsep tempat-tempat dan arah-arah, dan terhadap hakikat sumber yang sebenar di mana manusia harus menerima arahan-arahan dan perintah-perintah, dan juga terhadap hakikat menghadap Allah yang betul, iaitu menghadap Allah dalam setiap keadaan. Tugas umat muslimin di dunia. Kemudian Al-Quran membicarakan tentang umat muslimin, iaitu tentang hakikat mereka yang agung di alam ini, tentang tugas mereka yang amat besar di bumi ini, tentang kedudukan mereka yang besar di kalangan umat manusia, dan tentang peranan mereka yang asasi di dalam kehidupan manusia. Semuanya ini memerlukan mereka harus mempunyai kiblat yang tersendiri, mempunyai saksiah yang tersendiri, dan mereka tidak harus mematuhi kepada sesiapa kecuali kepada Allah yang telah memilih mereka memikul amanah yang besar ini. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu satu umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia, dan supaya Rasulullah menjadi saksi terhadap kamu. Umat muslimin, umat pertengahan yang adil. Umat muslimin adalah umat pertengahan yang adil yang menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia dan menegakkan keadilan di antara mereka, dan menetapkan neraca-neraca pertimbangan dan nilai-nilai, memberi fikiran dan pandangan yang muktamad pada mereka, menimbangkan nilai-nilai, pemikiran-pemikiran, kefahaman-kefahaman mereka, adat-adat resam dan lambang-lambang mereka, dan memberi keputusan kepada mereka dengan mengatakan ini benar dan ini tidak benar. Bukannya fikiran-fikiran, nilai-nilai,
neraca-neraca dan ukuran-ukuran yang diterima dari manusia. Mereka menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia dan mempunyai kedudukan sebagai hakim yang adil kepada mereka. Sementara umat muslimin menjadi saksi terhadap umat manusia, maka Rasulullah SAW pula menjadi saksi terhadap mereka. Beliaulah yang menetapkan neraca-neraca, ukuran-ukuran dan nilai-nilai mereka. Beliaulah yang menilai amalan-amalan dan adat resam mereka dan menimbangkan segala perbuatan yang terbit dari mereka dengan memberi kata-kata pemutus terhadapnya. Dengan ini, hakikat dan fungsi umat muslimin sentiasa membaharu segala hakikat dan fungsi ini diketahui mereka dan agar mereka sedar betapa besarnya tugas mereka. Dan seterusnya agar mereka dapat menilaikan peranan mereka dengan penilaian yang sebenar dan membuat persediaan yang wajar untuknya. Umat muslimin adalah umat pertengahan yang adil dalam segala erti keadilan. Sama ada keadilan dengan erti kebaikan dan kelebihan atau keadilan dengan erti kesederhanaan atau dengan artinya yang fizikal, iaitu duduk di tengah-tengah. Mereka adalah satu umat yang adil dari segi kefahaman dan kepercayaan. Mereka tidak melampau-lampau dalam kemurnian ruhaniah dan tidak pula melampau dalam kejatuhan kebendaan. Mereka mengikut fitrah semula jadi yang diwakili oleh ruh yang disalut dengan jasad atau oleh jasad yang disalut dengan ruh. Mereka memberi kepada diri mereka yang mempunyai dua tenaga itu haknya yang sempurna dengan bekalan masing-masing. Mereka bekerja untuk memaju dan meningkatkan hayat dan kelanjutannya. Mereka melepaskan segala kegiatan di alam perasaan dan keinginan tanpa keterlaluan, malah secara sederhana dan selaras. Mereka adalah satu umat yang adil dari segi pemikiran dan perasaan. Mereka tidak membeku dengan pengetahuan yang diketahui mereka dan menutup segala pintu ujian dan ilmu pengetahuan yang lain. Mereka tidak terikut-ikut kepada setiap penyeru dan meniru orang lain seperti beruk yang lucu. Malah mereka berpegang teguh dengan kefahaman, cara-cara dan dasar-dasar berfikir yang ada pada mereka. Mereka mengkaji dengan teliti segala hasil pemikiran dan ujian. Bukan kata mereka yang kekal ialah hakikat itu barang hilang orang mukmin. Di mana sahaja mereka temui hakikat itu, mereka akan mengambilnya dengan penuh keyakinan. Mereka adalah satu umat yang adil dari segi penyusunan dan penyelarasan. Mereka tidak membiarkan seluruh hidup ini kepada perasaan dan hati manusia sahaja, dan tidak pula membiarkannya kepada kuasa-kuasa undang-undang dan hukuman sahaja. Mereka meningkatkan hati nurani manusia dengan bimbingan dan pendidikan dan menjaga kesejahteraan masyarakat dengan undang-undang dan hukuman dan mencampurkan di antara bimbingan dan undang-undang. Mereka tidak menyerahkan manusia kepada kekuasaan dan hukuman perintah dan tidak pula menyerah mereka kepada ilham hati nurani semata-mata, malah mereka mencampurkan di antara keduanya. Mereka adalah satu umat yang adil dari segi pertalian dan hubungan-hubungan. Mereka tidak mengabaikan saksiah individu dan nilai-nilainya dan tidak pula menghapuskan saksiah individu di dalam saksiah kelompok atau negara. Mereka tidak menjadikan individu itu bebas, lepas, pementing diri, tamak, haloba dan menjaga faedah diri sendiri. Malah mereka membebaskan motif-motif
dan tenaga manusia sekadar yang boleh membawa manusia kepada hakikat kemajuan dan kesuburan, dan membebaskan keinginan, kesuburan, keinginan dan ciri-ciri manusia sekadar yang boleh menegakkan saksiah individu dan kewujudannya. Kemudian mereka memasang break-break dan pengawal-pengawal yang dapat menghalangkan keterlaluan dan memberi motivasi yang boleh menggalakkan individu untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mereka menetapkan tugas-tugas dan kewajipan yang dapat menjadikan individu berkhidmat kepada masyarakat dan masyarakat berkhidmat pada individu dalam satu bentuk hubungan yang selaras dan harmoni. Mereka adalah satu umat yang adil dari segi tempat. Mereka mendiami kawasan-kawasan pusat dan tengah-tengah bumi, sehingga saat ini umat yang bumi mereka diselubungi nur Islam ialah umat yang mendiami di kawasan-kawasan di tengah bumi, di antara timur dan barat, dan di antara selatan dan utara. Dengan kedudukan yang sedemikian, umat muslimin masih menjadikan diri mereka sebagai saksi terhadap seluruh manusia. Mereka memberi apa yang ada pada mereka kepada seluruh penduduk bumi, dan dengan perantaraan mereka dipindahkan hasil-hasil alam dan hasil-hasil rohani dan pemikiran dari satu tempat ke satu tempat. Mereka lah yang memegang teraju pergerakan ini, baik dari segi kebendaan maupun dari segi kerohanian. Mereka adalah satu umat yang pertengahan dari segi zaman. Kelahiran mereka menamatkan zaman kebudakan manusia sebelumnya dan selepas itu. Mereka lah yang menjadi pengawal zaman kematangan akal manusia. Mereka berada di pertengahan zaman di mana mereka membersih umat manusia dari kepercayaan yang karut dan kurafah yang masih terlekat pada mereka sejak dari zaman kebudakan mereka. Mereka lah yang menghalangkan umat manusia dari tersesat dengan akal dan hawa nafsu mereka. Mereka lah yang mengawinkan di antara warisan rohani dari zaman-zaman para rasul dengan hasil-hasil pencapaian akal manusia yang terus berkembang subur itu. Mereka lah yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus di antara warisan rohani dan pencapaian akal. Tiada yang menghalangi umat muslimin hari ini dari mengambil tempat mereka yang sebenar yang telah dikurniakan Allah kepada mereka selain dari kesalahan, kerana mereka telah meninggalkan sistem hidup Allah yang telah dipilih untuk mereka, dan kerana mereka telah memilih berbagai-bagai sistem hidup yang lain yang tidak dipilih Allah untuk mereka, dan kerana mereka telah mencelupkan diri mereka dengan berbagai-bagai celupan yang lain yang bukan dari celupan syariah Allah, sedangkan Allah mahukan mereka mencelupkan diri mereka dengan celupan syariah Allah sahaja. Umat muslimin yang mempunyai fungsi dan peranan yang sedemikian besar seharusnya sanggup memikul tanggungjawab itu dan berkorban untuknya, kerana kepimpinan itu mempunyai kewajipan dan tanggungjawabnya. Mereka pastilah sanggup diuji sebelum memegang tanggungjawab itu agar dapat dipastikan bahawa mereka benar-benar ikhlas kepada Allah dan benar-benar bersedia untuk memberi kepatuhan yang tidak berbelah bagi kepada kepimpinan yang betul. Hikmah peralihan semula kiblat. Ayat berikut menjelaskan kepada mereka hikmah Allah memilih kiblat yang telah dihadapi mereka itu apabila mereka kini dipalingkan semula darinya. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi sekarang ini, melainkan supaya kami dapat mengetahui dalam realiti siapakah yang sebenar
mengikut Rasulullah, dan siapakah pula yang berbalik ke belakang kembali kepada kekufuran. Daripada ayat ini ternyatalah dengan jelas sebagaimana cara didikan Rabbani yang diatur oleh Allah terhadap kelompok muslimin yang baru itu, iaitu kelompok yang dikehendaki Allah supaya menjadi pewaris agama Allah dan pemerintah yang memerintah bumi di bawah panji-panji agama Allah. Allah mahukan kelompok ini taat dengan ikhlas kepadanya. Allah mahukan mereka membersihkan diri dari segala keledak jahiliah dan hubungan-hubungannya. Juga membersihkan diri dari sifat-sifat jahiliah yang lapuk dan keinginan-keinginan yang terpendam. Allah mahukan mereka meninggalkan segala pakaian yang telah dipakainya di zaman jahiliah dan membuang segala lambang jahiliah yang pernah digunakan mereka. Allah mahukan mereka menyematkan lambang Islam sahaja di dalam hati mereka dan tidak bercampur aduk dengan lambang-lambang yang lain, dan Allah mahukan mereka menerima perintah dari satu sumber sahaja dan tidak dikongsikan oleh mana-mana sumber yang lain. Oleh kerana persoalan menghadap kiblat itu telah bercampur aduk di dalam hati orang-orang Arab dengan gagasan yang lain dari gagasan agama, dan oleh kerana akidah moyang mereka telah bercampur aduk dengan kepercayaan syirik dan dengan semangat fanatik kaum, kerana Baitullah dianggap di waktu itu sebagai rumah suci orang-orang Arab, dan Allah mahukan rumah itu menjadi rumah suci Allah yang tidak ditokok tambah dengan lambang-lambang yang lain dan tidak bercampur aduk dengan sesuatu sifat yang lain dari sifatnya. Oleh kerana persoalan menghadap kiblat itu telah bercampur dengan ciri-ciri lain yang asing darinya, maka Allah telah memalingkan kaum muslimin dari kiblat Baitullah untuk beberapa waktu dan mengarahkan mereka supaya berkiblat kepada Baitul Maqdis dengan tujuan pertama untuk membersihkan perasaan mereka dari bercampur aduk dengan perasaan-perasaan yang lama, dan kedua, untuk menguji sejauh mana ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Rasulullah SAW, dan untuk mengasingkan orang-orang yang mengikuti beliau kerana beliau itu Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti beliau Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau kerana beliau telah mengekalkan taraf Baitullah sebagai kiblat, dan hati mereka merasa senang dengan kekalnya taraf itu di bawah tekanan pengaruh perasaan bangga mereka terhadap bangsa dan kaum mereka dan terhadap tempat-tempat suci mereka yang lama. Itulah satu tarikan perhatian yang sangat halus. Akidah Islamiyah tidak sanggup menerima sekutu di dalam hati. Ia tidak dapat menerima lambang lain dari lambangnya yang tunggal dan jelas. Ia tidak dapat menerima sebarang keladak dari keladak-keladak jahiliah walau di dalam apa bentuk sekalipun. Inilah sarana yang jelas dari nas Al-Quran ini. Dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi sekarang ini melainkan supaya kami dapat mengetahui di dalam realiti siapakah yang sebenar mengikut Rasulullah dan siapa pula yang berbalik ke belakang kembali kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui segala sesuatu yang berlaku sebelum ia berlaku di alam kenyataan. Tapi Allah mahu menzahirkan sesuatu kelakuan manusia yang tersembunyi untuk menghisap dan menghukumkan mereka dengannya. Kerana rahmat dan kasihan belas Allah terhadap manusia, Dia tidak menghisap dan menghukum mereka mengikut apa yang diketahuinya dari kelakuan-kelakuan mereka. Malah Dia menghisap dan menghukum mereka mengikut kelakuan yang terbit dan benar-benar berlaku dari mereka di alam kenyataan. Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui bahawa perpisahan dari keladak perasaan yang lama dan pembersihan diri dari segala sifat dan lambang yang telah melekat di hati itu merupakan suatu usaha yang amat sukar dan sulit, kecuali keimanan telah menguasai sepenuh hati.
Dan kecuali hati telah mendapat pertolongan dari Allah dalam usaha itu, iaitu Allah menghubungkan hati itu dengannya dan memberi hidayah ke arahnya. Dan sesungguhnya peralihan kiblat itu adalah satu perkara yang amat berat, melainkan pada orang yang telah dihidayatkan Allah. Apabila hidayat telah meresap di dalam hati, maka tidak ada lagi kesulitan dan kesukaran baginya untuk membuang lambang-lambang dan keladak jahiliah itu, dan untuk memberi ketaatan dan kepatuhan yang tidak berbelah bagi pada Allah. Dia akan ikut ke mana sahaja diarahkan Allah dan akan patuh ke mana sahaja dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian Allah menenangkan hati kaum muslimin terhadap keimanan dan ibadat solat mereka, iaitu mereka tidak sekali-kali sesat dan ibadat solat mereka tidak sekali-kali sia-sia, kerana Allah tidak sekali-kali menyusahkan para hamba-Nya dan tidak sekali-kali mensia-siakan amal ibadat yang ditujukan mereka kepadanya. Juga tidak sekali-kali membebankan mereka dengan taklif yang melampaui batas kemampuan dan keupayaan mereka yang bertambah dan dikuatkan oleh keimanan. Dan Allah tidak sekali-kali mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap manusia. Ayat 143. Allah mengetahui keupayaan mereka yang terbatas. Oleh kerana itu, Allah tidak membebankan mereka dengan tugas-tugas yang di luar keupayaan mereka. Dan Allah sentiasa memberi hidayah pada orang-orang yang beriman dan sentiasa menolong mereka untuk melalui ujian apabila niat dan keazaman mereka telah membulat. Dan andainya ujian itu merupakan gejala dari hikmat kebijaksanaan Allah, maka kejayaan melalui ujian itu merupakan limpah rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap manusia. Ayat 143. Demikianlah Allah mencurahkan ketenangan di dalam hati kaum muslimin dan menghilangkan kegelisahan mereka dan melimpahkan keredaan, kepercayaan dan keyakinan ke atas mereka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.